This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam ini kita teruskan lagi siri bacaan kitab Tahsinul Bait Minasyaitan, membenteng rumah daripada syaitan, karya Syekh Wahid bin Abdissalam Bali. Dan malam ini insya-Allah kita akan masuk benteng yang kelima, iaitu qiraah suratil Baqarah fil bait, membaca surah Al-Baqarah di rumah. InsyaAllah malam ini matlamat kita ialah yang pertama, kita ingin supaya kita mempelajari cara kelima membenteng rumah dari syaitan berdasarkan kitab Syekh Wahid bin Abdissalam Bali ini. Yang kedua, insyaAllah kita ingin mengetahui seperti yang disebutkan dalam kitab ini, tanda-tanda kehadiran syaitan ke dalam rumah. Yang ketiga, kita berharap selesai saja sesi malam ini, kita mempelajari beberapa hadis berkaitan dengan surah Al-Baqarah. Dua hadis dalam buku kecil ini, Syekh Wahid menyebutkan dua hadis. Kemudian yang keempat, insya-Allah kita akan bincangkan beberapa isu berkaitan dengan topik membaca surah Al-Baqarah ini untuk menghalau syaitan. Dan yang kelima, kesimpulan daripada apa yang kita pelajari, insya-Allah. Jadi kita teruskan benteng yang kelima seperti yang disusun oleh Syekh Wahid ini dalam kitab beliau ini ialah membaca surah Al-Baqarah dalam rumah. Qiraah suratil Baqarah, surat Al-Baqarah fil bait. Membaca surah Al-Baqarah dalam rumah. Jadi perkara ini lebih kepada bila kita mendapati ataupun kita merasai kehadiran syaitan dalam rumah kita. Sebab benteng yang pertama, kedua, ketiga, keempat lebih kepada kita nak jaga daripada syaitan masuk ke dalam rumah kita. Dan kalau syaitan dapat masuk dalam rumah kita, syaitan dapat tinggal di rumah kita. Seperti contohnya kita baca sebelum ni, apabila kita tidak membaca bismillah, syaitan boleh bermalam di rumah kita. Kalau kita tak baca bismillah, jadi syaitan boleh masuk dan dia tinggal di rumah kita. Jadi bila syaitan dah masuk, apa yang perlu kita buat? Macam mana nak halau syaitan yang ada dalam rumah kita? Jadi ini adalah benteng yang kelima seperti yang diajar oleh Syekh Wahid dalam buku ni, iaitu dengan cara kita membaca surah Al-Baqarah dalam rumah. Bagaimana mengetahui tanda kehadiran syaitan? Dalam buku yang kecil ini, Syekh Wahid ada sebut beberapa perkara, simple saja. Yang pertama, bila kita
merasai timbulnya banyak masalah dalam keluarga kita, dalam rumah kita. Kemudian berlaku perkelahian, berlaku pertengkaran. Seperti yang disebut dalam kitab ni, bila suara meninggi. Dan yang ketiga, keluarga ataupun anak-anak, isteri tidak mendengar kata, degil. Jadi ini adalah tanda-tanda kehadiran syaitan. Tidak seperti sebelum ini berlaku tiga perkara ini, ketahuilah bahawa syaitan berada di rumah kita. Baik, kita bacakan sedikit apa yang Syekh Wahid bagi tahu kepada kita. Qala Syekh Wahid, "Idza sya'arta bi anna al-bait qad kathurat fihi al-masyakil." Bila anda merasai bahawa di rumah telah banyak adanya masalah, wa'alat fihi al-aswat, dan suara telah meninggi, maksudnya berlaku pertengkaran lah, sampai naik suara, wa dhahara fihi al-anat, dan muncul padanya kedegilan. Kita bagi tahu suruh buat macam ni, kita cakap macam ni, tak mau dengar cakap. Kita suruh makan, tak mau makan. Contohlah. Fa'lam anna syaitan hunaka. Ketahuilah bahawa syaitan berada di sana. Fa'alaika an tajtahid fi tardihi wa ib'adihi. Walakin kaifa. Maka bagi kalian, hendaklah kalian, wajib ke atas kalian untuk berusaha untuk menghalaunya, untuk mengeluarkannya, untuk menjauhkannya. Tetapi bagaimana? Jadi bila kita dah tahu melalui tanda-tanda yang disebutkan ini, jadi kita kena ambil inisiatif untuk menghalau syaitan yang ada dalam rumah kita. Jadi bagaimana kita nak menghalau syaitan? Sebenarnya Rasulullah SAW mengajar kita tentang perkara ini. Kata Syekh Wahid bin Abi Salam Bali, "Ha huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibuka an hadha as-su'al yaqul." Ini dia Rasulullah SAW menjawab persoalan kamu dengan sabda baginda. Kemudian Syekh Wahid menyatakan hadis yang akan kita pelajari sekejap lagi. Jadi hadis ini menjawab soalan kita bagaimana nak menghalau syaitan. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajar kita macam mana nak halau syaitan yang dah masuk dalam rumah. Hadis yang pertama, sebenarnya ada beberapa hadis berkaitan dengan surah Al-Baqarah ini. Ada yang sahih dan ada juga yang banyak juga yang dhaif. Dan yang ini yang kita baca ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak beliau, dan Syekh Al-Albani menilainya sebagai hadis hasan. Ini hadis yang boleh diterima lah. Hadis ini berbunyi, "Inna likulli syai'in sanaman wa sanamul Qur'an suratul Baqarah wa inna syaitan idza sami'a suratul Baqarah tuqra'u kharaja minal baitil ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah." Sesungguhnya setiap sesuatu itu mempunyai puncak, sesuatu yang tinggi. Dan puncak Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Dan sesungguhnya syaitan
apabila mendengar surah Al-Baqarah dibaca, ia akan keluar dari rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Al-Hakim dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Dan terdapat satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Jadi inilah dua hadis yang menunjukkan bahawa ada cara untuk menghalau syaitan, iaitu caranya seperti yang diajar oleh Nabi SAW dengan membaca surah Al-Baqarah. Jadi bila rumah kita kacau bilau, kita jadi tak seronok duduk dalam rumah, asyik bergaduh je, kemudian orang tak dengar cakap kita. Jadi itu tanda-tanda ada syaitan. Bila kita tahu ada syaitan, kita jangan biar, kalau tidak lagi teruk. Kita kena usaha untuk menghalau syaitan. Macam mana kita nak halau? Inilah dia Rasulullah SAW beritahu kepada kita, baca surah Al-Baqarah. Sebab syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Jadi ini saja daripada kitab Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali. Dua hadis yang disebutkan di sini untuk menguatkan, untuk menunjukkan cara macam mana untuk kita menghalau syaitan yang berada dalam rumah kita. Seterusnya, isu berkaitan dengan perkara ini. Yang pertama, adakah bila kita nak baca surah Al-Baqarah, sebab dalam hadis ni Nabi SAW sebut secara umum, kita baca surah Al-Baqarah, syaitan lari. Semuanya nak baca tu macam mana? Adakah perlu kita baca secara kuat supaya satu rumah boleh dengar? Dalam hal ini ada orang bertanya kepada ulama-ulama kita, dan antaranya seperti yang dicatatkan dalam soal jawab Islam yang diselia oleh Syekh Al-Munajjid. Kata beliau, adakah perlu jawapan yang diberikan dalam laman web Islam Soal wal Jawab ini, Islam Soal wal Jawab, fatwa yang jawapan yang diberikan di sini, katanya tidak perlu membaca secara kuat. Cukup sekadar kita membaca dalam keadaan kita dengar. Bacaan yang biasa, yang normal. Tak perlu menguatkan suara hingga satu rumah boleh dengar. Bacaan biasa saja. Bacaan surah Al-Baqarah. Kemudian yang kedua, persoalan yang berkaitan dengan perkara ini ialah adakah perlu dihabiskan bacaan surah Al-Baqarah dengan sekali baca? Ditanya soalan dalam laman web Islam QA ni, Islam Soal wal Jawab, disebutkan di sini tak semestinya.
Tak semestinya kita kena baca sekaligus, tapi kita baca sekaligus itulah yang terbaik. Bahkan disebutkan dalam ni, boleh kalau kita nak bahagi-bahagikan antara ahli rumah. Contohnya kalau ada tiga orang, bagi 3 boleh. Ataupun kita nak baca pagi 100 ayat, petang 100 ayat contohnya, malam selesaikan, macam tu pun boleh. Tapi yang terbaik baca sekali, baca kita habiskan. Kemudian bolehkah memasang bacaan rakaman? Bolehkah memasang rakaman bacaan surah Al-Baqarah? Jadi ditanya kepada ulama, dalam soal jawab Islam QA ni, kalau tak salah Syekh Ibn Uthaymin, beliau menjawab tak boleh. Tak boleh kalau kita dia tak mencapai maksud membaca itu. Dia tidak mencapai maksud. Sebab yang Nabi SAW sebutkan itu ialah dibaca. Kena baca. Surah Al-Baqarah yang dibaca. Jadi kena baca. Ini wallahu alam, ini jawapan yang diberikan bila Syekh ditanya tentang soalan ini. Jadi itulah dia berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan bacaan surah Al-Baqarah yang kita guna, yang kita baca dengan tujuan untuk menghalau syaitan. Jadi di penghujung sesi ini sekarang, alhamdulillah kita sudah mempelajari cara kelima, iaitu membenteng cara kelima untuk membenteng rumah dari syaitan, iaitu dengan membaca surah Al-Baqarah. Sebab syaitan akan lari daripada rumah yang dibaca surah Al-Baqarah. Kita juga telah pelajari, telah mengetahui beberapa tanda kehadiran syaitan di dalam rumah kita. Dan yang ketiga, kita mempelajari beberapa hadis berkaitan dengan surah Al-Baqarah. Dan yang keempat, kita bincangkan beberapa isu berkaitan topik ini. Dan yang kelima, kesimpulan daripada pelajaran sesi malam ini, apabila kita dapati ada tanda-tanda seperti yang kita pelajari ini, kita jangan biarkan, kita usaha untuk halau syaitan. Dan sama ada Syekh bin Baz ataupun Syekh Ibn Uthaymin dalam soal jawab yang sama ada menyebut bahawa syaitan ni bila dengar surah Al-Baqarah dia akan lari, tapi sudah tentu dia akan datang lagi. Jadi bila kita perasan dia datang lagi, kita baca lagi. Bila perasan datang, kita baca lagi. Kita ulang sampai syaitan tu tak boleh duduk dalam rumah kita lah. Sama juga macam azan.
Syaitan ni bila dengar azan, dia akan lari terkentut-kentut. Lari terkentut-kentut. Tapi bila selesai azan, dia akan datang balik. Bila selesai azan, dia datang balik ke masjid ataupun ke surau. Dia akan kacau orang-orang yang nak solat. Bila qamat, dia lari balik terkentut-kentut. Tapi lepas tu dia datang balik. Jadi syaitan pun dia memang seperti yang diberitahu oleh Rasulullah SAW juga, Iblis setiap hari dia akan hantar tentera dia di kalangan syaitan jin. Setiap hari dia akan hantar tentera syaitan kepada kita. Jadi kita kena benteng diri kita, dan bila musuh kita ni masuk dalam rumah kita, kita usaha untuk keluarkan dia dari rumah kita. Jadi itu saja malam ini benteng yang kelima, iaitu membaca surah Al-Baqarah. Jadi dengan membaca surah Al-Baqarah, kita boleh menghalau syaitan dari rumah kita. Okey. Itu saja malam ini. Ada apa-apa komentar? Ada nak tambah ke? Darul Alfin? Tidak? Ada. Lain clear? Clear. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita berhenti setakat ni. Terima kasih semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.